Bismillahirrahmanirrahim. Kami pelajar ambilan Jun 2021 yang terdiri daripada Nur Atika binti Muhammad Syukri, Nur Salmi binti Azam Mustahal dan Nik Fadilah binti Muhammad akan membentangkan tajuk Penggunaan Aplikasi Digital, Sebuah Norma Baharu Pentaksiran Pendidikan Islam bagi subjek Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Di dalam mendepani wabak COVID-19, bentuk pembelajaran telah berubah kepada pembelajaran dari rumah dan banyak menggunakan medium perantaraan alam maya. Guru-guru perlulah kreatif untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik minat murid, di samping melakukan pentaksiran kepada murid. Terdapat pelbagai jenis aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu guru mentaksir prestasi murid dari masa ke semasa. Berikut merupakan antara 5 aplikasi yang boleh digunakan oleh guru, antaranya Google Form, Telegram, Hot Potatoes, Kahoot dan Seesaw. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Salmi binti Azam Mustahal akan menerangkan tentang penggunaan aplikasi Google Form di dalam pentaksiran. Okey, Google Form ni boleh digunakan untuk mentaksir murid melalui soalan-soalan yang dibina. Okey, kita lihat langkah-langkah menggunakan Google Form. Langkah pertama, mula-mula pergi ke Google Form sama ada melalui Google atau terus tekan link di pautan ni. Okey, sebelum mula membuat Google Form, pastikan anda mempunyai Gmail ataupun email Google Classroom untuk mengakses. Pelbagai template yang dah disediakan, bila dah kita buka, okey, ada pelbagai template yang dah disediakan, tapi lebih mudah jika kita guna blank. Okey, klik pada blank, kemudian paparan berikut akan keluar. Okey, ini ialah paparan yang akan keluar setelah anda menekan blank. Okey, guru-guru boleh mengubah arahan mengikut kesesuaian soalan dan tajuk yang diingini. Okey, contohnya pada untitled form, kita boleh tulis tajuk soalan, contohnya ujian Mash Pendidikan Islam tahun 2. Manakala pada ruang form description, boleh tulis arahan, nama guru atau apa-apa maklumat tentang soalan yang dikehendaki. Seterusnya, klik pada Untitled Question dan tukar kepada nama murid atau angka giliran ataupun apa-apa maklumat yang kita inginkan. Okey. Kemudian pada perkataan multiple choice, klik di sini untuk tukar bentuk jawapan. Ada pelbagai bentuk jawapan yang disediakan boleh digunakan untuk menjawab soalan. Contohnya, multiple choice untuk aneka pilihan jawapan, checkbox untuk tanda pilihan jawapan yang pelbagai, short answer untuk jawapan bertaip yang pendek dan paragraph untuk jawapan bertaip yang panjang. Jadi guru-guru boleh pilih mana-mana bentuk jawapan yang sesuai berdasarkan soalan yang diberi. Kemudian jangan lupa untuk tolak butang required ke kanan jika ingin mewajibkan murid menjawab soalan tersebut. Langkah keempat, setelah menulis soalan tentang nama murid dan kelas serta maklumat yang diingini, tekan lagi simbol tambah untuk memulakan soalan baru. Okey, contoh soalan kat sini, kita nak mula soalan yang baru, kita nak letak nama kelas. Kita tekan je simbol tambah, kemudian akan keluar ruang untuk buat soalan seterusnya. Contoh pada paparan ni, kita nak buat soalan berbentuk nama murid dan memerlukan kepada jawapan yang pendek. Jadi kita tekan pilihan tu kepada short answer. Manakala untuk kelas pula kita nak buat multiple choice sebab ada pelbagai jenis kelas. Jadi murid cuma perlu tekan sahaja mana kelas mereka. Jadi kita pilih multiple choice. Kemudian dah siap tu, kita tekan lagi tambah untuk buat soalan yang seterusnya. Okey, berikut ialah paparan untuk soalan. Okey, pada ruang soalan tu, untitled question tu, kita type soalan dan nombor soalan. Tak ialah apa-apa soalan yang kita mahu, kemudian nombor sekali supaya mudah untuk kita bezakan soalan-soalan. Kemudian jangan lupa untuk memilih multiple choice bagi soalan yang memerlukan aneka pilihan jawapan. Okey, kemudian kita type lah jawapan di bawah tu, type pilihan jawapan A, B, C ataupun alif, ba, jim, dal. Okey, Google Form ni juga boleh menggunakan tulisan Jawi.
Kemudian langkah kelima ialah untuk kita setting Google Form menjadi bentuk kuis ataupun untuk kita setting Google Form untuk tandakan jawapan yang betul dan masukkan markah untuk setiap soalan yang kita buat. Okey, caranya ialah pergi pada atas sekali, pergi pada bahagian setting, klik setting dan akan keluarlah paparan seperti yang belah kanan tu. Tolak ke kanan untuk menjadikan Google Form berbentuk kuis. Okey. Langkah ke-6, selesai setting, pergi semula pada soalan dan ikut langkah berikut. Okey, kalau kita lihat jika perkataan answer key muncul di layar skrin pada bawah soalan, bermaksud anda berjaya setting Google Form kepada bentuk kuis. Okey, seperti dalam contoh, tulisan yang berwarna biru, answer key. Okey, jadi bila nampak perkataan answer key tu, kita tekan perkataan tu dan akan keluar perkataan, kita akan keluar paparan seperti berikut. Okey. Jadi guru-guru bolehlah pilih satu jawapan yang betul dan tanda. Kemudian masukkan markah yang diinginkan bagi setiap soalan. Kemudian jangan lupa untuk tekan done untuk save setting yang kita sudah buat. Okey. Kemudian untuk buat soalan seterusnya, guru-guru cuma perlu tekan tambah dan ulang semula step tadi. Okey, tambah dan ulang semula step tadi sehingga selesai soalan yang kita inginkan. Kemudian, selesai menaip soalan dan memasukkan markah serta memilih jawapan, klik simbol berikut untuk dapatkan URL form yang telah dibina. Okey, klik butang ni, kemudian copy URL ini dan bolehlah paste di mana-mana WhatsApp, Facebook atau mana-mana media sosial yang boleh diakses oleh anak murid kita. Murid-murid boleh menjawab dengan menekan link Google Form yang telah diberikan. Untuk menyemak jawapan murid atau melihat analisis jawapan, guru-guru boleh menekan response. Okey, di situ ada analisis jawapan murid serta guru-guru juga boleh memuat turun jawapan murid untuk disemak melalui ruang respon tersebut. Seterusnya kita pergi pula kepada aplikasi Telegram dalam pentaksiran. Melalui Telegram, guru boleh mentaksir pelajar melalui kaedah hantaran rakaman suara murid, hantaran rakaman video murid atau membuat video call berkumpulan di Telegram. Melalui Telegram juga, guru boleh memberi soalan seperti meminta pelajar menghantar video rakaman bacaan hafazan atau rakaman bacaan tilawah untuk dinilai dan ditaksir. Pelajar juga boleh menghantar video langkah pelaksanaan projek untuk dinilai oleh guru. Paparan hasil kerja murid juga boleh dihantar melalui Telegram untuk disemak. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara langsung ataupun live dengan membuat video call secara individu atau membuat voice chat berkumpulan. Bagaimana cara untuk membuat voice chat berkumpulan di Telegram? Pertama, pastikan Telegram anda telah diupdate terkini dan anda mestilah admin kepada grup tersebut. Kedua, masuk grup Telegram kelas dan tekan pada ikon grup atau tajuk grup. Ketiga, klik simbol 3 dot atau more dan tekan voice chat. Kemudian, paparan seperti berikut akan keluar. Okey, tekan pada invite members. Guru boleh invite sesiapa yang ingin di-invite dan murid yang online akan mendapat notifikasi makluman tentang voice chat ini. Okey, pada belah kanan boleh tengok contoh notifikasi yang akan naik pada peranti murid. Murid cuma perlu tekan dan mereka akan terus masuk ke dalam voice chat tersebut. Ataupun di bawah ialah contoh notifikasi yang akan naik di dalam grup Telegram. Pelajar perlu tekan join dan mereka juga akan terus masuk ke dalam voice chat tersebut. Setelah siap membentuk voice chat, guru bolehlah melakukan pentaksiran seperti soal jawab, bacaan hafazan, tilawah dan lain-lain. Bentuk pentaksiran yang dirasakan sesuai secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Syukri. Saya akan sambung kepada aplikasi Hot Potatoes. Apakah yang dinamakan dengan aplikasi Hot Potatoes? Aplikasi Hot Potatoes ialah satu perisian
yang direka oleh University of Victoria Language Canada yang bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk membina soalan berbentuk interaktif menggunakan platform internet. Dalam kata lain, Hot Potatoes membolehkan kita membina bahan-bahan ilmiah dengan mudah tanpa menggunakan bahasa pengatur caraan. Aplikasi Hot Potatoes ini adalah sebuah perisian percuma yang digunakan untuk membina soalan dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah kuis, mengisi tempat kosong, soalan objektif, soalan padanan dan juga teks hilang kata. Ia juga boleh digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta ujian pentaksiran. Ia dilaksanakan secara soalan bercetak atau online. Cara download aplikasi Hot Potatoes. Alamat URL untuk aplikasi Hot Potatoes ialah http://hotpot.uvic.ca/. Apabila anda mula-mula memulakan aplikasi Hot Potatoes ini, ia akan meminta nama pengguna anda. Nama ini disimpan pada komputer anda dan tidak dihantar kepada sesiapa. Ia akan dimasukkan ke dalam latihan anda untuk mengenal pasti anda sebagai pengarang. Anda mesti memberikan nama pengguna sebelum anda boleh menggunakan semua ciri Hot Potatoes. Terdapat 5 aplikasi dalam Hot Potatoes. Yang pertama ialah J-Quiz untuk soalan objektif, J-Mix untuk latihan menyusun ayat, J-Cross untuk latihan teka silang kata, J-Mesh untuk latihan membuat susunan, J-Clause untuk latihan mengisi tempat kosong. Saya Nik Fadila binti Nik Muhammad akan membentangkan 2 aplikasi yang boleh digunakan sebagai pentaksiran. Okay, yang pertama Kahoot. Kahoot, cara menggunakan Kahoot sangat senang. Yang pertama, guru-guru boleh daftar akaun di Kahoot. Jika sudah mempunyai akaun, guru hanya perlu log masuk setiap kali ingin menggunakannya. Kedua, pilih ikon kuis untuk membina set soalan kuis. Seterusnya, yang ketiga, guru-guru boleh masukkan alamat ataupun mengisi maklumat asas untuk kuis tersebut dan boleh menambah dengan klik add question. Okay, dalam soalan ni cikgu-cikgu boleh tambah tajuk, description, arahan tugasan, boleh masuk ke gambar ke, boleh masukkan teks ataupun video. Yang seterusnya, setelah cikgu-cikgu masukkan soalan, Kahoot ni akan memaparkan terus ruangan soalan yang telah dibuat seperti berikut. Okay, anda hanya perlu isikan soalan, masa kemudian cikgu perlu isikan soalan, masa menjawab dan pilihan jawapan untuk menentukan jawapan yang betul. Okay, cikgu hanya tik warna hijau sahaja di kanan jawapan supaya kita tahu mana satu jawapan yang betul dan automatik akan dikira betul, itu correct. Okay. Jika sudah habis di ruangan mengisi soalan, guru boleh klik next. Okay, next. Maksudnya boleh buat beberapa soalan lagi lah, next soalan dan seterusnya macam tu. Okay, bila soalan dah selesai, guru perlu terus save data dan semua akan disimpan dalam akaun yang didaftarkan tadi. Dan cikgu boleh ulang semula untuk membuat soalan lain sebanyak mana yang cikgu nak. Okay, pada hari yang cikgu nak guna, iaitu guna soalan ataupun masa exam, cikgu-cikgu perlu memberikan kepada murid nombor PIN individu kepada murid-murid. Okay. Dan di bahagian ni cikgu-cikgu boleh pastikan pelajar, maksud contohnya ada 30 orang pelajar, so cikgu boleh tengok ada 30 orang yang menyertai
exam pada hari tersebut dengan menggunakan pin ini. Okay. Tapi setiap kali masuk, sebenarnya pin ni akan berubah ya. Okay. So cikgu tak perlu salin pun copy pin. Okay. Seterusnya pelajar yang boleh masuk boleh mulakan masukkan nama sendiri untuk tujuan identifikasi lah. Kemudian berdasarkan nama-nama berikut kita akan tahulah pelajar mana yang paling tinggi markah. Okay. Sementara menunggu untuk habis nama dan bilangan individu yang sudah menyertai kuis, kuis tersebut akan terpampang di skrin utama. Okay, seperti ini. Ini dah start dah. Seterusnya setelah selesai semua menyertai kuis tersebut, sesi menjawab boleh dimulakan dengan klik start. Macam ni, dah akan ada tempoh. Kalau cikgu setting seminit, 60 saat lah. Seterusnya bila selesai menjawab untuk satu soalan, Kahoot akan memberikan paparan jawapan yang betul dan di situ anda akan dapat lihat beberapa jumlah individu yang menjawab bagi setiap soalan. Dan di situ cikgu boleh tengok siapa yang jawab betul dan siapa yang jawab salah, dan akan terpampanglah di skrin masing-masing. Okey, kemudian di skrin utama di hadapan pula akan terpampang senarai individu yang mendapat top 5 dengan markah yang tinggi. Okay, markah akan diberikan kepada mereka yang menjawab dengan betul dan cepat. Okay, seterusnya, bila semua soalan dah dijawab, skor akan dipaparkan. Kahoot akan menunjukkan jumlah mata yang diperoleh serta jumlah jawapan yang betul dan salah. Okay, seperti ini. Okay, ini akan terpapar jawapan betul dan salah. Okay. Kemudian bila dah selesai, cikgu boleh buat penilaian ataupun pentaksiran berdasarkan jawapan mereka, melalui aplikasi ni. Cikgu boleh tekan report ada di atas sekali. Melalui report, lepas cikgu klik report, cikgu boleh muat turun PDF, dan di sini cikgu tak perlu nak kira-kira bagaikan macam biasa kita buat. Automatik akan ada markah yang tinggi, pelajar mana yang paling tinggi, pelajar mana yang rendah, dan pelajar mana yang jawab cepat. So cikgu bolehlah membuat pentaksiran melalui Kahoot. Senang kan? Okey, aplikasi yang kedua ialah aplikasi Seesaw. Okey, apa itu Seesaw ya? Seesaw ni merupakan aplikasi yang digunakan semasa pembelajaran jarak jauh berlaku. And then Seesaw ni boleh diakses oleh tiga pihak. Yang pertama guru, yang kedua pelajar, dan yang ketiga ibu bapa. Okey, melalui Seesaw ni dia macam Google Classroom juga. Kita boleh muat turun nota dalam bentuk PDF, okey, dalam bentuk Microsoft. So boleh disimpan di dalam Seesaw sebagai rujukan pelajar. Okey. Seterusnya, apakah tolak ataupun tolak ukur keberhasilan penggunaan Seesaw ni? Okay, macam mana kita nak tahu keberhasilan pentaksiran melalui Seesaw ni? Okey. Yang pertamanya, dengan kita gunakan Seesaw, kita memiliki data dan dokumentasi proses kegiatan secara nyata. Okay? Maksudnya kalau kita dah masukkan nota, pelajar membuat nota sama ada bertulis ataupun type, so pelajar boleh masukkan saja dalam Seesaw. So kita ada dokumentasi tersebut di dalam Seesaw yang tak perlu kita simpan di dalam file. Okay, yang keduanya memiliki data hasil penilaian pelajar. Okay, dan setidaknya pun menjadi umpan balik dari kegiatan yang pelajar buat. Okay. Yang ketiganya, pelajar lebih senang ataupun gembira, bermotivasi tinggi, dan berkembang sesuai dengan bakat, minat dan watak mereka lah. Okay. Okay, seterusnya, macam mana kita nak gunakan Seesaw ni? Okay. Yang pertama, Seesaw ni percuma juga macam apps lain. Okay. Yang pertama, kita perlu daftar di Seesaw, di laman sesawang. Okay. Masuk ke web dia. Okay. Kemudian sign up. Okay. Atau aplikasi Seesaw di-download pada Google Play Store. Okay. Sekiranya anda guru, anda perlu klik I am teacher. Okay. Klik pada butang I am teacher. Seterusnya, anda perlu membuat kelas yang anda uruskan, masukkan nama kelas dan kemudian klik untuk simpan. Okay, yang pertama, masuk ke alamat email dan password untuk sign up ya. Selepas cikgu isi email, isi data, klik dekat create teacher account sebab anda kan teacher. Okay, so create teacher account. Okay, kalau anda student, klik
account student. Untuk student saya akan terangkan selepas ini. Okay. Selepas cikgu daftar, masuk ke akaun guru iaitu dengan memasukkan email dan password. Okay, masukkan kod akses kelas yang harus disalin oleh pelajar. Kat sini ya. Okey, lepas cikgu daftar tadi, dia akan paparkan QR code ataupun cikgu boleh salin saja kod tu dan hantar kepada pelajar. Okey, di sini pelajar memainkan peranan. Okey, daftar sebagai pelajar dan dengan menggunakan QR tadi. Okey. Ataupun untuk lebih senang, cikgu gunakan saja email yang dah ada yang pelajar masukkan, so terus invite mereka. Okey. Masukkan dan beri mereka password dan username tadilah. Okey. Guru mesti nak setting kelas bergantung kepada jumlah kelas yang cikgu ajar. Okey. Okey, selepas cikgu dah setting semua, cikgu boleh invite lah ibu bapa. Okey, dekat IM family. Dekat apps nanti dia akan tulis IM family. Kemudian salin ibu bapa boleh salin kod di skrin atau klik butang salin type dan kemudian hantar kod kepada ibu bapa seperti pelajar juga tadi. So, dalam kelas tersebut bukan sahaja pelajar ada juga ibu bapa dan guru yang boleh bekerjasama dalam mengawal tingkah laku pelajar. Okey. Apakah tahap pembelajaran? Okey, tahap pembelajaran melalui aplikasi Sony. Okey, kesannya. Okey, pertama guru dan pelajar ni mestilah mempunyai aplikasi ini lah, sama ada menggunakan laman web ataupun terus menggunakan download apps tu. Okey. Yang keduanya, guru dan pelajar boleh bekerjasama tentang waktu pembelajaran. Okey. Tanpa diganggu dengan pembelajaran lain. Kemudian melalui aplikasi ini cikgu boleh memberikan pembelajaran dan juga secara masteri tugasan harus dikerjakan ataupun disiapkan dan guru akan membuat penilaian. Okey. Kemudian bila pelajar dah kirim tugas, maka guru membuat penilaian dan ibu bapa juga dapat melakukan refleksi, memberi reflection lah terhadap pembelajaran dan pengajaran pada hari tersebut. Okey. Dan guru boleh melontarkan guru boleh meminta ibu bapa memberi komentar atau penambahbaikan pada kelas tersebut. Okey. Selesai sudah pembentangan kami. Semoga aplikasi-aplikasi ini dapat membantu guru dalam membuat pentaksiran terhadap pembelajaran murid dalam norma baharu kini. Sekian, terima kasih.